Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita bincangkan pula mengenai topik ini ya, average value of a function and its application. So kita nak melihat secara umum dia dua benda, iaitu yang pertama adalah average velocity dan juga average function. Ada dua benda ya. So jadi bila kita bincangkan tentang average velocity, kita ada formula berikut seperti yang kita lihat dekat sini ya. So dia punya notation dia adalah ni ya, V dan average ya, AVE kat sini. So ini adalah average velocity. Jadi rumus dia kalau kita perhatikan untuk average velocity adalah yang ni, iaitu 1 per T1 tolak T0 ya, T1 minus T0. Lepas tu kita ada integration of V T dt. So macam ni ya. So kita akan menggunakan rumus ini untuk mengira average velocity. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama ya. Our first example here, kita boleh lihat soalan ini. Saya besarkan sikit. Okey, kita tengok ya. Dia kata a particle move along a coordinate line. Velocity at time t is, okey, dia dah bagi function ya. Dia dah bagi velocity dia sebagai Vt sama dengan 2 tambah cos t. So soalannya adalah find the average velocity. Okey. Lepas tu ada selang tak? Yes. T dia adalah lies in between 0 and pi. So semua dah ada sebenarnya. So kita tinggal nak masukkan rumus sahaja. So jadi kita lihat semula rumus dia. Ini dia. So selang dia adalah T0, T1 dan dekat luar ni ada dia punya coefficient dia. Kita ada 1 per T1 tolak T0. So kita pakai selang ni je lah sebenarnya. Jadi dengan itu kita akan dapat dia punya average velocity dia sebagai 1 per pi tolak kosong. Selang pun jadi pi kosong pi. So macam ni. Jadi sebenarnya yang ni mudah sahaja. Kita hanya perlu menggunakan formula tersebut dan kita akan buat pengiraan dan kita akan dapat jawapannya sebagai 2. Right? So integration pun mudah. So supposed to be tak ada masalah dekat sini. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua kita lihat dekat sini. Kita lihat kat sini, kita ada apa? So kita lihat ni, yang ni contoh 2 ya. Show that if a body released from rest is in free fall, okay, keyword dia free fall, then its average velocity over a time interval kosong t during its fall is its velocity at time t. Okay, maknanya macam ni. Dia minta kita untuk mendapatkan average velocity. Lepas tu semua maklumat tu ada dan dia menggunakan free fall. Okey, free fall ini kalau ingat lagi dalam teaching video yang saya sebelum ini, free fall tu kita mesti menggunakan yang ni, yang ni rumus ni kalau ingat lagi lah ya. So ini free fall tu dia akan dia punya acceleration tu, A tu akan jadi G, ya, gravity. Lepas tu dia mesti minus, negatif lah ya. So macam ni. Jadi dia nak tunjukkan dia punya average velocity tu adalah Vt over 2. Ini maksud dia. Dia nak tunjukkan last kali dia punya average velocity adalah V kurungan T per 2. Kita nak tunjukkan yang itu. Betul ke tak betul? So jadi kita akan menggunakan rumus yang bersesuaian. Jadi for the free fall, kita akan guna yang ini. So jangan lupa. And V0 ni adalah kosong. And kita akan dapat negatif GT. So ini adalah function dia. Ya, function dia tak bagi, ya. Function tak bagi, tetapi bila dia melibatkan free fall, lepas tu dia melibatkan velocity, maka kita kena gunakan rumus yang betul lah, yang bersesuaian. So finally kita punya function adalah ini, negatif GT. So from here kita akan mengira
average velocity. Kita guna rumus tadi tu. So perhatikan, kita ada 1 per T tolak kosong dan kosong T kat sini. So kita gunakan semua maklumat yang kita perolehi sebelah ni tadi, yang ini, masukkan ke dalam sini dan kita start our integration dan kita akan dapat jawapan seperti berikut. Alright. So kita perhatikan, betul tak? Kejap tengok sini. Kita ada negatif GT per 2. Lepas tu, tengok sini so maknanya kita boleh ungkapkan dia sebagai VT per 2. Okey, betul lah. Ini yang dia suruh kita buat. Suruh kita tunjukkan. Dapat tak yang ini? Ini maksud dia. Okey, ini adalah contoh yang kedua. Kamu boleh lihat ya. Okey, contoh seterusnya. Okey, dia tak contoh. Kita pergi kepada perkara yang kedua, iaitu average value of continuous function. So average function. Jadi dia katakan if f is continuous on AB, then the average value of f is determined by this formula. So jadi formula ini dengan formula average velocity tak jauh beza, sama je. Cuma dari segi visual dia kita agak boleh nampak lah. Ini visual dia. Kita beri satu function yang continuous from A to B. Jadi kita boleh dapatkan dia punya average function dengan menggunakan rumus ini, dan ini adalah dia punya penerangan dari segi visual. Apa maksud f average itu? So ini adalah f average tersebut. Right? So ini dia. Okey, kita pergi kepada satu contoh. Tengok macam mana. Contoh ini, okey, kita lihat ya. Apa yang dia nak? Find the average value of a function. Okey. Dia function ya. Dia bukan velocity tau. Dia adalah function. So, dia dah bagi function tu sebagai fx sama dengan square root of x over the interval 1, 4. Okey, selang pun dah bagi. So, senang cerita lah kan. And find all points in the interval at which the value of f is the same as the average. Okey, sekarang ni f ini kan dah bagi kan. F ini kita tahu sebagai square root of x. Okey, so sekarang ni kita nak carilah, nak cari apakah f average. Jadi kita pun menggunakan rumus yang kita tahu. Yang ini rumus dia. Masukkan semua nilai yang sepatutnya. Kita ada 1 per 4 tolak 1. Dan integration tu ada 1 hingga ke 4. Ini adalah dia punya function dia. Dan kita pun start integrate satu persatu. Dan masukkan nilai-nilai 1 dan 4 kat sini. Dan akhirnya kita dapat 1.6. Okey, jadi f average sama dengan 1.6. So, tadi soalan tu dia kata f average ini sama dengan f. Betul? Soalan ni. The value of f is the same as the average. Jadi, bila kata macam tu, kita boleh buat macam ni. Okey, ini adalah the given function. Lepas tu kita tahu function ini dengan f average adalah sama. Jadi, kita boleh tulis yang ini. Okey. Jadi dengan ini kita akan memperoleh nilai x, iaitu bila kita kira kita dapat 2.4 ataupun 196 per 81. Jadi dari segi visual dia, kita lihat kat sini, kita dah cari f average tadi kan, nilai y dia lah sebenarnya ya. F average dia iaitu 14.9 ya. So sini jadi nilai x yang setara adalah 196 per 81. Macam ni lah. Okey. So ini adalah beberapa contoh yang yang saya tunjukkan untuk kita cuba memahami apakah itu f average dan juga v average. So dua benda ya. So setakat ini dulu video untuk kali ini. Kita akan sambung pada video yang akan datang bagi topik yang lain. Thanks for watching. See you in the next video.